pasar awam dilanjutkan dari pukul 6 pagi hingga 2 petang ketika Ramadan. KP DNHEP beri jaminan bekalan barangan utama sepanjang Ramadan mencukupi. Assalamualaikum dan selamat petang. Berita Wilayah edisi 23 April, saya Zira Zamri. Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 berisiko rendah di Taman Expo Pertanian Malaysia Serdang MAEPS telah mula menerima pesakit pada 21 April lalu. Pusat tersebut menerima pesakit dari hospital di sekitar Lembah Kelang. Selain itu, peralatan yang moden dan canggih digunakan dalam pengurusan kesihatan pesakit. Laporannya bersama wartawan Mohan Chinasami yang meninjau pusat berkenaan. Dan rawatan penyakit COVID-19 berisiko rendah di MAEPS telah pun beroperasi secara rasminya pada 21 April lalu. Seperti mana anda dapat lihat di sini, ini merupakan Hall A ataupun Dewan A yang menempatkan 12 pesakit berisiko rendah buat masa ini. Dan kami juga turut dimaklumkan bahawa pesakit-pesakit COVID-19 yang berisiko rendah akan dibawa dan ditempatkan di sini untuk mendapatkan rawatan susulan. Jelas Pengarah Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 berisiko rendah, Dr. Mat Anwar Abdul Samad, buat masa ini pesakit ditempatkan di Dewan A dengan persediaan awal 64 katil. Jumlah tersebut akan ditambah mengikut jumlah pesakit yang akan ditempatkan ke pusat tersebut. Kami telah menerima our first batch of patient pada 21 hari bulan 4 daripada HKL. Ya? Dan dari masa ke semasa, kita akan masukkanlah patient sikit demi sedikit lah yang memenuhi kita punya kriteria. Pada permulaan ni, kita akan beroperasi dengan Hall A dahulu. Kita ada dua tempat, Hall A dan Hall C. Hall A ni boleh menempatkan lebih kurang dalam 400 katil. Ya? Tapi untuk fasa 1 ni, kita buka 64 katil dahulu. Pada masa sama, sistem mesin robotik turut digunakan untuk kerja-kerja sanitasi dan penghantaran makanan kepada pesakit. Bagi mengekalkan penjarakan sosial di antara pesakit yang ditempatkan di hospital MAEPS ini, pihak pengurusan MAEPS telah menggunakan mesin yang canggih ini, iaitu penghantaran makanan tanpa menggunakan tenaga manusia, di mana mesin ini akan membawa makanan kepada setiap pesakit yang ditempatkan di lokasi di sini tanpa ada kontak di antara mereka. Antara perkhidmatan yang disediakan di pusat kuarantin sementara ini ialah klinikal, wad untuk pesakit COVID-19, ruang resusitasi, ambulans, farmasi, X-ray dan makmal patologi. Ia diselaraskan oleh Agensi Pengurusan Bencana NADMA dengan kerjasama Kementerian Kesihatan, Angkatan Tentera Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Jabatan Kerja Raya. Mohan Chinasami, RTM. Operasi pasar awam dibenar dilanjutkan dari pukul 6 pagi hingga 2 petang ketika Ramadan berbanding pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari sebelum ini sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, selain itu kerajaan juga memutuskan untuk membenarkan kenderaan awam beroperasi lebih awal, iaitu dari pukul 4 petang hingga 10 malam berbanding pukul 5 petang hingga 10 malam sebelum ini. Kelonggaran waktu itu diberi bagi memudahkan umat Islam membuat persediaan berbuka puasa sepanjang Ramadan. Bercakap dalam sidang media harian mengenai PKP di Putrajaya, beliau menyatakan sepanjang Ramadan, prosedur operasi standard PKP seperti yang diumumkan sepanjang PKP 1, 2 dan 3 masih terpakai. Setelah PKP pertama dilaksanakan hingga ke hari ini. Dari segi laporan PDRM,
Datuk Seri Ismail Sabri turut menjelaskan mesyuarat mengambil maklum mengenai aduan berhubung pengagihan bekalan makanan di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di Pusat Bandar Utara Kuala Lumpur. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dengan kerjasama Jabatan Kebajikan Masyarakat telah mengambil tindakan bagi memastikan pengagihan bekalan makanan di kawasan PKPD itu diselesaikan segera. Pada masa sama, pihak berkuasa telah membuka pusat operasi di kawasan PKPD itu. Katanya penduduk yang menghadapi masalah untuk membeli barang keperluan harian lain seperti susu bayi, lampin bayi dan lain-lain boleh menghubungi pusat operasi berkenaan. Jika ada isu sekalipun, apa-apa isu sekalipun, sila hubungi pusat operasi yang telah pun diwujudkan. Setiap PKPD memang diwujudkan pusat operasi. Apa saja isu yang berkaitan, apa saja ada masalah, boleh hubungi pusat operasi yang akan menyelesaikan isu yang berbangkit. Begitu juga kalau mereka ingin membeli barangan lain, ya, sebab di setiap PKPD kerajaan akan bekalkan setiap rumah barangan kering untuk makanan dan sebagainya, seperti beras dan lain-lain. Jadi jika mereka memerlukan barangan lain selain daripada yang dibekalkan, boleh hubungi pusat operasi yang telah pun kita wujudkan. Jadi sepatutnya tidak timbul isu yang perlu diperbesarkan kerana pegawai daripada kebajikan masyarakat dan sebagainya sentiasa berada di pusat operasi. Pasar segar menjadi tumpuan orang ramai dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP, terutama kepada umat Islam untuk membuat persiapan bagi menyambut bulan Ramadan. Tinjauan RTM ke Pasar Besar Jalan Othman di Petaling Jaya pagi tadi mendapati orang ramai sibuk membeli bekalan makanan harian seperti buah-buahan, sayur-sayuran, ikan, ayam, daging dan sebagainya. Kita ikuti laporan Ravindran Sanmugam. Sambutan Ramadan kali ini pastinya luar biasa buat umat Islam di Malaysia susulan pelanjutan tempoh PKP tahap 3 sehingga 28 April ini. Ketiadaan bazar Ramadan sedikit sebanyak memberi impak buat mereka yang menjadikan ia sebagai pilihan utama dalam mendapat juadah berbuka. Golongan ibu pula perlu memikirkan menu berbeza untuk memasak sepanjang bulan Ramadan ini. Saya datang pasar seminggu 2 kali untuk persiapan bulan puasa ni. Hari ini hari pertama lah saya datang untuk buat minggu ini. Itulah. Normally untuk sebelum PKP memang saya datang seminggu sekali lah. Tapi untuk tempoh PKP ni nak keluar tu agak susah sikit. So saya beli stok untuk 2 minggu sekali lah. Semalam, Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menyatakan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN-HAP dan Kementerian Pertanian dan Industri Makanan sedang melakukan pemantauan bekalan makanan harian. Golongan peniaga pula berkata perniagaan mereka masih berjalan seperti biasa dan bekalan makanan mencukupi untuk menampung keperluan semasa. Bekalan raya mencukupi seperti hari-hari biasa juga. Tapi orang yang datang beli itulah kurang sikit. Sambutan okey jugalah, tapi diorang bukan datang seorang-seorang lah bos. Diorang datang macam 2-3 orang. Itulah menyesatkan kita bos. Orang ramai perlu mematuhi amalan penjarakan sosial ketika membeli belah dan pengguna juga akan menjalani pemeriksaan suhu badan sebelum dibenarkan masuk ke pasar ini. Berdasarkan tinjauan kami, masih didapati orang ramai yang keluar bersama pasangan dan ahli keluarga. Sedangkan kita harus bekerjasama dengan pihak kerajaan. Dalam konteks ini, pihak polis tidak akan berkompromi dengan anda jika anda melanggar peraturan PKP. Di pasar ini pula, kami didapati ramai tidak mengamalkan jarak sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Fikirkanlah, stay at home. Ravindran Sanmugam, RTM. Saudara, bagi mengetahui keadaan cuaca semasa di seluruh negara pula kita bersama Pegawai Meteorologi Syazwani Yahya. Silakan Syazwani.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buat masa ini, rantau negara kini menerima pengaruh angin daripada arah timuran dengan kelajuan yang sederhana kencang, iaitu sekitar 20 hingga 30 km sejam. Oleh itu, Jabatan Meteorologi Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang dan lap gelora buat masa ini. Untuk paparan yang lebih terperinci, kita terus kepada paparan imej satelit semasa yang mana dapat kita perhatikan terdapat kelompok awan aktif di sekitar kawasan perairan dan perkapalan negara, termasuklah di kebanyakan bahagian di semenanjung Malaysia dan juga di sekitar bahagian tengah dan barat negeri Sarawak. Dan keadaan ini boleh membawa kepada kelembapan yang agak tinggi dan menyebabkan hujan berserta ribut petir di kawasan tersebut. Baiklah, berdasarkan paparan imej kemarada, dapat kita perhatikan hujan berserta ribut petir kini sedang berlaku di hampir keseluruhan bahagian di semenanjung Malaysia. Dan keadaan yang sama juga turut diperhatikan bagi negeri Sabah dan juga negeri Sarawak. Dan keadaan ini kami jangkakan akan berterusan sehingga ke malam nanti. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada dengan keadaan angin yang agak kencang dan banjir kilat yang mungkin akan berlaku, terutamanya di kawasan yang agak rendah. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca untuk petang ini. Sekarang kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Syazwani Yahya. Assalamualaikum. Untuk perkembangan berita wilayah dari Sarawak petang ini, kita bersama Buma Win di RTM Kuching. Silakan Buma. Zera, terima kasih. Masyarakat di negeri ini diminta untuk terus patuh kepada Perintah Kawalan Pergerakan PKP memandangkan angka korban akibat jangkitan COVID-19 di Sarawak masih tinggi. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Apeng menerusi kenyataan berkata, memandangkan esok semua umat Islam mula menunaikan ibadah puasa, namun situasi yang dihadapi kini memberi sedikit kelainan daripada sebelum ini. Untuk itu, Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg menegaskan tiada perhimpunan diadakan selagi keadaan tidak mengizinkan, selain turut mengamalkan disiplin diri daripada segi kesihatan agar dapat mengekang jangkitan COVID-19 ini. Bagi kontak rapat dengan individu positif COVID-19, individu berkenaan diminta membuat saringan di pusat saringan berdekatan dengan segera. Dalam pada itu, Ketua Menteri berkesempatan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada semua umat Islam di negeri ini khususnya dan menasihati agar sentiasa berdisiplin, menjaga kebersihan diri serta mengamalkan penjarakan sosial. Selain itu, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar juga mengambil kesempatan mengucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak kepada umat Islam. Daerah Kuching merekodkan jumlah tertinggi orang yang ditangkap kerana mengingkari Perintah Kawalan Pergerakan PKP di Sarawak dalam tempoh 8 pagi semalam hingga 8 pagi tadi. Menurut Timbalan Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Dev Kumar, daripada keseluruhan 80 orang yang ditangkap, 36 daripadanya adalah di daerah Kuching. Ini diikuti daerah Miri 16 orang, Kota Samarahan 6 dan Padawan 5 orang. 4 orang pula masing-masingnya ditangkap di daerah Sarike, Betong dan Mukah, manakala di daerah Simunjan 3 orang ditangkap dan seorang masing-masingnya ditangkap di Limbang dan Meradong. Dalam satu kenyataan media, beliau memberitahu sejak PKP dilaksanakan, jumlah keseluruhan orang yang telah ditangkap ialah seramai 1,493.
Sementara itu, sebanyak 48,837 permohonan surat kebenaran pergerakan telah diluluskan bagi tempoh 4 April hingga semalam. Jumlah permohonan ialah 53,186 dan daripada jumlah itu, sebanyak 4,349 tidak diluluskan. Jabatan Mufti Negeri Sarawak memutuskan hukuman ujian saringan dan prosedur rawatan pesakit COVID-19 pada bulan Ramadan adalah tidak membatalkan puasa. Menurut Pengarah Jabatan Agama Islam Sarawak, Ustaz Haji Khalidi Haji Ibrahim, keputusan yang dibuat dalam mesyuarat khas bagi membolehkan masyarakat yang menjalani saringan tidak berasa was-was untuk melaksanakan ibadah puasa. Ustaz Haji Khalidi Haji Ibrahim ketika dihubungi pemberita RTM berkata prosedur saringan tersebut adalah melalui kaedah nasopharyngeal swab iaitu swab yang dimasukkan ke dalam mulut hingga ke kawasan anak tekak. Beliau mendedahkan bagi pesakit positif COVID-19, mereka perlu melaksanakan ibadah puasa seperti biasa berdasarkan kemampuan dan nasihat pakar perubatan. Sementara bagi petugas barisan hadapan, mereka juga disaran melaksanakan ibadah puasa seperti biasa berdasarkan kemampuan dan sekiranya ia boleh mengganggu fokus semasa bekerja, maka haruslah berbuka puasa. Walau bagaimanapun, mereka hendaklah menghormati bulan Ramadan dengan tidak makan dan minum di halayak ramai dan tempat awam. Dalam pada itu, beliau juga berkesempatan menyampaikan sumbangan kepada 100 penerima B40 kawasan Mukim Tupong menerusi program Ramadan Prihatin Jais di Kuching. Hospital Miri telah melaksanakan proses dekontaminasi atau disinfeksi semalam sebagai langkah berjaga-jaga bagi memastikan tidak berlaku penularan penyakit berjangkit terutama COVID-19. Menerusi kenyataan hospital berkenaan, pihaknya sentiasa memastikan tahap kebersihan persekitaran hospital berada pada tahap optimum dengan perkhidmatan penyampaian kesihatan yang masih lagi beroperasi seperti biasa. Kenyataan itu turut mendedahkan bahawa pelawat juga diminta mematuhi arahan daripada petugas kesihatan bagi memastikan kelancaran perkhidmatan yang disediakan. Sementara itu, Pengarah Hospital Miri Dr. Jack Wong Siu Yu mewakili pengurusan Hospital Miri menzahirkan penghargaan kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Miri atas kerjasama yang diberikan sepanjang proses disinfeksi itu dilakukan. Hospital Miri menjalankan aktiviti dan usaha ini untuk memastikan kebersihan persekitaran hospital berada di tahap yang optimal untuk semua pesakit dan juga pelawat. Sehubungan ini, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua anggota bomba yang terlibat dalam usaha operasi hari ini. Manakala Ketua Jabatan Bomba dan Penyelamat Miri Lau Po Kiong memberitahu operasi sanitasi awam juga dilakukan sekaligus meningkatkan keyakinan orang ramai terhadap tahap kebersihan di tempat awam terutama sekali di hospital. Hospital adalah kawasan kita punya backbone. Maksudnya sekiranya berlaku apa-apa di hospital, kita yang frontliner pun ada masalah. Jadi hari ini kita membantu Dr. Jack Miri untuk pusat pada semangat ini dan meyakinkan penduduk sini. Seramai 21 anggota bomba terlibat dalam operasi sanitasi berkenaan yang turut dibantu kaki tangan syarikat konsesi dan anggota perkhidmatan kesihatan yang bertugas di Hospital Miri. Baik, sekian sahaja sumbangan berita dari Bumi Kenyalang. Stay at home, duduk di rumah. Kembali bersama Zera di Angkasa Puri. Silakan Zera. Ibu Mas, terima kasih. Dan untuk laporan dari negeri di bawah Bayu, terus saja langsung bersama Muhammad Syarizam Awang di RTM Kota Kinabalu. Syarizam, teruskan. Terima kasih Zahra. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kesemua kes positif COVID-19 yang dilaporkan di daerah Putatan merupakan kluster Perhimpunan Tabligh Seri Petaling. Perkara itu disahkan Pengarah Kesihatan Sabah, Dato' Dr. Christina Rundi dalam kenyataan media harian perkembangan pandemik COVID-19 di negeri ini.
Menurut Datuk Dr. Christina, daripada 8 kes di daerah itu, 3 kes melibatkan individu yang menghadiri perhimpunan itu awal Mac lalu dan 5 kes lagi merupakan generasi pertama. Bagaimanapun setakat semalam 7 daripada mereka sudah sembuh. Bagi 4 kes di daerah Papar pula, 2 daripadanya kluster perhimpunan tabligh, manakala 1 kes mempunyai sejarah perjalanan ke Semenanjung dan 1 lagi melibatkan anggota kesihatan. 3 daripadanya telah sembuh. Datuk Dr. Christina berkata walaupun tiada pertambahan kes sejak 14 hari lalu di kedua-dua daerah itu, anggota kesihatan masih giat menjalankan aktiviti kawalan dan pencegahan. Sebanyak 48,513 telah menjalani pemeriksaan dan 526 sampel diambil. Mengenai penutupan sebuah klinik swasta di Sandakan, Datuk Dr. Christina berkata klinik tersebut ditutup bagi tujuan nyahkuman. Ia bukan susulan satu kes sporadik COVID-19 yang dikatakan mendapat rawatan awal di klinik berkenaan seperti artikel dalam laman Sesawang, sebuah akhbar tempatan 19 April lalu. Hospital Tua Ram menjadi hospital pertama di Sabah menerima screening kubikel COVID-19. Kemudahan hasil inovasi Institut Latihan Perindustrian ILP dan Boosted DCNS Naval Corporation Sdn Bhd itu secara tidak langsung mampu menambah keyakinan petugas hadapan dalam menangani penularan pandemik COVID-19. Pengarah Hospital Tua Ram, Dr. Jim Mohan ketika ditemui RTM amat menghargai sumbangan kedua-dua agensi ini dalam menunaikan tanggungjawab sosial korporat untuk sama-sama membendung jangkitan COVID-19. Ini adalah satu inovasi adaptasi lah, yang mana memang ada di pasaran, tapi kita gunakan konsep yang ada itu, inovasi ini sebagai satu langkah memberikan perlindungan kepada para healthcare worker, iaitu pekerja kita frontliner. Melalui tanggungjawab sosial ni, bagaimana kita hendak membantu frontliner ni supaya mereka lebih yakin berhadapan dengan situasi yang getir ni lah. Sekiranya masih terdapat permintaan lagi, pihak BDNC tidak menghadapi masalah untuk meneruskan projek ini bagi bersama-sama membantu KKM dan pihak hospital dalam menangani cabaran pandemik COVID-19. Seorang pemuda penghantar barang ditemukan maut dipercayai akibat tersebit dalam lift sebuah pasaraya dekat kota Kinabalu pagi tadi. Semasa kejadian kira-kira 10 pagi itu, mangsa Jordan Joharis, 19 tahun difahamkan sedang memunggah barang ke dalam lift sebelum tersepit. Dalam kenyataan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, pasukan bomba yang tiba di tempat kejadian berjaya mengeluarkan mangsa dan memberi rawatan awal. Mangsa bagaimanapun disahkan meninggal dunia oleh pegawai perubatan yang berada di lokasi. Mayat mangsa kemudian diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, ACP Habibi Majinji yang dihubungi RTM turut mengesahkan kejadian itu. Umat Islam bakal menunaikan ibadah puasa dalam bulan Ramadan. Pastinya puasa tahun ini berbeza berbanding tahun-tahun sebelumnya. Ini berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang berkuat kuasa sejak 18 Mac lalu bagi memutuskan rantaian penularan pandemik COVID-19. Sejajar pematuhan PKP, amalan menunaikan puasa bersama keluarga, khususnya pada hari pertama ibadah itu terpaksa dilupakan tahun ini. Bagaimanapun rata-rata umat Islam yang ditemui pemberita RTM di sekitar ibu negeri Akur dengan penguatkuasaan PKP demi keselamatan diri dan keluarga daripada wabak COVID-19. Bulan Ramadan, jadi rasa macam tekilan lah juga suasana yang sebelum ini, yang tak pernah dirasa sebelum ini, berubah menjadi macam inilah. Tapi itu semua tidak apalah. Tahun ini memang sangat lain lah. Perasaan sedih itu memang sangat menguasai diri, tapi apa boleh buatkan demi keselamatan, kesejahteraan keluarga. Memang amat menyedihkan, tetapi oleh kerana kita mau melawan COVID-19 ini, jadi PKP atau MCO terpaksa kita teruskan. Beli barang untuk keperluan untuk bulan puasa. Tahun lalu ada sedikit lah, ada kelainan dia sedikit lah. Orang ramai turut berterima kasih kepada petugas barisan hadapan yang bertungkus lumus bekerja untuk memastikan pandemik COVID-19 berjaya dibendung termasuk dalam bulan Ramadan. Baik, sekian sumbangan bahan dari Sabah petang ini. Selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan Stay at Home, duduk di rumah, jangan keluar. Kembali bersama Zahra Zamri di Angkasa Puri.
Silakan Zahra. Maisha Rizam, terima kasih untuk perkongsian berita dari Sabah. Saudara, dalam Islam, penentuan awal bulan dilakukan dengan kaedah ruqyah atau cerapan dan hisab berpandukan kriteria imkanur ruqyah atau keboleh nampakan anak bulan atau hilal. Namun, pada tahun yang mencabar ini, proses cerapan dibuat agak berbeza selari pematuhan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Laporannya bersama Fazrin Zahardin. Berdasarkan mafhum hadis Nabi SAW menerusi hadis riwayat Bukhari, janganlah kamu mula berpuasa melainkan setelah melihat hilal. Pada zaman ini, jika cerapan tidak dapat melihat dengan jelas anak bulan itu akibat cuaca, ilmu hisab bagi penentuan awal bulan dapat mengatasi masalah di negara berawan tebal seperti negara kita. Dalam meraihkan tuntutan agama ketika situasi pandemik semasa, kaedah khas telah dipersetujui oleh Muzakarah Khas Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia MKI dan pihak berkaitan untuk melakukan cerapan ketika PKP. Antara lain, kalau dahulu ada 29 lokasi yang kita senaraikan untuk tujuan cerapan hilal Ramadan dan juga penentuan awal Aidilfitri, pada tahun ini kita hadkan maksimum 15 tempat. Mungkin kurang dari itu. Lihat pada tarikh tersebut, bagaimanakah senario keadaan persekitaran berkenaan dengan wabak COVID-19 ini. Yang kedua, dari segi bilangan peserta yang terlibat tidak melebihi daripada 6 orang. Itu memang telah kita persetujui. Artinya akan ada seorang pegawai pelapor yang akan melapor kepada pejabat penyimpan Mohon Besar Raja-Raja. Yang kedua, ada 2 orang urustia bersama dengan pegawai teknikal. Jadi dia tidak akan melebihi daripada 6 orang petugas di satu-satu lokasi cerapan hilal itu sendiri. Lokasi-lokasi ini dipilih atas sebab lokasi tersebut pernah ada sejarah kenampakan hilal sebelum ini. Namun, walaupun jika hanya satu daripada 15 lokasi berkenaan mempunyai kenampakan hilal, maka ia tetap diambil kira sebagai kenampakan anak bulan Ramadan ataupun Syawal. Dan dari segi sejarahnya, kenampakan hilal di Teluk Kemang ni memang kerap lah kita nampak. Contohnya pada tahun lepas pun kita boleh nampak anak bulan Ramadan ini yang usia yang begitu awal, orang kata dalam 12 jam 40 minit kita boleh nampak kenampakan hilal Ramadan ini. Jadi salah satulah orang kata tempat yang kerap boleh nampak anak bulan Ramadan ini di Baitul Hilal lah. Hitungan akan dibuat secara manual untuk menentukan kedudukan hilal dan matahari bagi stesen rujukan merangkumi Matlak Malaysia, iaitu stesen paling timur di Kampung Atiam Sabah dan paling barat Malaysia di Tanjung Cincin, Langkawi, Kedah. Sebab keputusan bagaimana nak diputuskan sama ada besok itu puasa ataupun mengikut hisab adalah tertakluk pada keputusan Jawatankuasa Yang Memandah. Dia tak mau ikut hukum majoriti macam fikirkan lah. Tidak. Dia bukan ikut hukum majoriti dah masa itu. Kalau nampak anak bulan, semua sama. Jika tak nampak, kita dah tak ada pilihan kedua. Tarikh awal Ramadan dan Syawal juga dipersetujui untuk diseragamkan antara 4 negara berjiran, iaitu di bawah Majlis Agama Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura (MABIMS). Saya kini berada di Balai Cerap Teluk Kemang atau kini dikenali sebagai Kompleks Baitul Hilal Teluk Kemang di Negeri Sembilan. Ini merupakan lokasi pertama cerapan anak bulan di Malaysia sejak tahun 1970 dan balai cerap ini merekodkan kenampakan anak bulan paling tinggi dalam sejarah negara. Apa yang pasti, antara hikmah utama Ramadan dimulakan dengan cerapan anak bulan adalah bagi mendorong umat Islam melakukan kajian ilmiah falak dan astronomi secara berterusan terhadap jasad samawi ciptaan Tuhan. Selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Fazrin Zahardin, laporan JAKIM untuk RTM. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP memberi jaminan bekalan makanan barangan utama mencukupi sepanjang tempoh PKP dan Ramadan. Sehubungan itu, masyarakat disaran terus mengamalkan pembelian berhemah.
Timbalan Menteri Datuk Rosul Wahid memberitahu kementerian turut mempertingkatkan pemantauan dan pemeriksaan ke atas bekalan dan harga barangan di seluruh negara. Sepanjang tempoh itu juga, kerajaan memberi jaminan tiada kenaikan harga barangan. Kerana COVID. Jadi barang kita seolah macam oversupply. That's why hari ini ayam saya rasa lebih murah daripada sebelum-sebelum ini. Jadi ini satu benda yang sedang berlaku sekarang. Jadi rakyat tak perlu bimbang, harta makanan, kerana kita insya-Allah cukup. Dan insya-Allah kerajaan Malaysia tidak akan kebeluran walaupun COVID ini. Bercakap di Kuala Terengganu, beliau memaklumkan KPDN HEP telah menerima 112 aduan berkaitan pelbagai kesalahan di Terengganu. Baik, bersua kembali dalam berita wilayah. Kerajaan Negeri Terengganu memberi jaminan bekalan daging lembu di negeri itu pada bulan Ramadan dan Syawal mencukupi. Selain bekalan lembu tempatan, lembu import dari negara jiran dibawa masuk bagi menampung permintaan tersebut. Untuk mengetahui paparan selanjutnya, kita bersama Muhammad Rashidi Muhammad Isa di Kuala Terengganu. Silakan Shidi. Terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri. Ramadan yang dijangka disambut esok perlu diteruskan seperti tahun-tahun sebelumnya. Meski berdepan ujian ekoran pandemik COVID-19, umat Islam diseru memperhebat amalan walaupun dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Mufti Terengganu Datuk Dr. Zulkifli Muda berkata ibadah puasa perlu diteruskan dengan adab yang digariskan Islam. Solat tarawih juga boleh dilakukan di rumah disusuli sunat witir. Tiap-tiap tahun kita pergi sembahyang tarawih di masjid. Dah 80 tahun dah aku pergi ke masjid. Dah 70 tahun dah aku pergi ke masjid. 50 tahun dah tak pernah tinggal sembahyang tarawih 20 rakaat pula tu. Macam mana perasaan tu? Maka perasaan tu sangat bagus. Itu menunjukkan dia beriman kepada Allah. Dia dekat kepada Allah SWT. Ingat pada masjid, ingat pada suasana sembahyang tarawih, ingat pada 20 rakaat. Alhamdulillah, kekalkan perasaan tu. Datuk Dr. Zulkifli juga meminta penduduk di negeri ini mematuhi segala perintah dikeluarkan pihak berkuasa demi kesejahteraan semua di saat negara berdepan pandemik COVID-19. Apabila pihak kerajaan dia memutuskan sesuatu keputusan yang ada kemaslahatannya, wajib kita kena turut ataupun kita kena ikut, wajib kita ikut perintah tersebut kerana dia datang daripada pihak pemerintah yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebutkan dalam Al-Quran, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, taat pada Allah, taat pada Rasul dan taat kepada pihak pemerintah. Bekalan daging lembu pada bulan Ramadan dan Syawal yang bakal menjelang adalah mencukupi. Walaupun permintaan ketika tempoh PKP ini dilihat sedikit meningkat berbanding bulan-bulan sebelumnya. Demikian menurut Pengerusi Jawatankuasa Pertanian, Industri Asas Tani dan Pembangunan Desa Negeri, Dr. Azman Ibrahim ketika ditanya media berkenaan bekalan daging di Terengganu. Menurutnya, selain bekalan lembu tempatan sedia ada, lembu yang diimport dari negara jiran Thailand sudah pun ditempah awal dan dibawa masuk bagi menampung permintaan tersebut. Bekalan lembu tempatan kita pun banyak. Bekalan lembu saya dia maklumkan lembu yang dia pelihara, dia beberapa ladang sawit milik TDN saja mencecah belasan ribu ekor. Sangat banyak. Jadi cuma sumber yang kita ada ni macam mana kita nak susun secara yang betul-betul tersusun supaya bekalan daging kita mencukupi, harga dia stabil, tak naik dan seterusnya mampu untuk dibeli oleh rakyat kita. Beliau ditemui pemberita selepas menyaksikan proses penyembelihan lembu sado milik salah seorang ahli Persatuan Penternak Ruminan Negeri Terengganu di Kompleks Abattoir Kuala Terengganu, Jabatan Perkhidmatan Veterina JPV di Gong Badak. Terhadir pengarah JPV Negeri Dr. Muhammad Termizi Ghazali. Sementara itu, daging lembu sado dari baka Caroline seberat 800 kg ini dijual dengan harga RM25 sekilogram sempena Ramadan serta ditawarkan harga jualan lebih rendah dari pasaran. Bagaimanapun, kesemua daging lembu sado ini awal-awal lagi sudah habis ditempah oleh para peminatnya.
sanggup meredah perjalanan sejauh 180 km dari Pasir Mas, Kelantan ke Kuala Terengganu demi untuk menyerahkan peralatan perlindungan diri PPE kepada petugas di barisan hadapan. Begitulah keprihatinan yang ditujukan Pertubuhan Pengakap Kelana dari daerah itu yang menyumbang kira-kira 1,300 PPE kepada Hospital Sultanah Nur Zahirah HSNZ Kuala Terengganu. Menurut Ketua Projek Nur Azlin Mat Nur, jumlah itu sebahagian daripada 20,000 unit PPE yang akan diserahkan secara berperingkat kepada petugas barisan hadapan di 29 lokasi di Pantai Timur. Bagi negeri Terengganu, pihaknya mendapat kerjasama sepenuhnya daripada pengakap negeri yang mengatur program penyerahan PPE itu yang berlangsung di lobi HSNZ. Pengarah hospital, Dr. Amizan Muhammad berkata, sokongan daripada badan bukan kerajaan NGO sudah pasti banyak membantu melengkapkan lagi kemudahan PPE di hospital itu. Kita tidak tahu bila COVID ni akan reda, walaupun sekarang dalam fasa menurun, tapi insya-Allah apa yang diberikan kita akan manfaat sebaiknya lah. Terdahulu, badan NGO ini turut menyumbang peralatan yang sama kepada Hospital Daerah Besut dan Klinik Kesihatan Jertih yang masing-masing menerima sebanyak 603 unit dan 112 unit PPE. Turut menerima agihan PPE, Pusat Kuarantin IPG Datuk Razali Ismail dan Pusat Kuarantin Scout in Kuala Terengganu. Juga mendapat permintaan untuk memberi face shields ini kepada pihak polis, pihak ATM dan juga abang-abang rela dan juga bomba yang memerlukan. Dan untuk kita punya planning akan datang adalah kita nak tengok kes COVID-19 ini semakin meningkat ataupun tidak, dan kita memang nak fokus untuk buat face shields ini sahaja. Jadi kita di Pengakap Negeri Terengganu pun berbesar hatilah kerana dia Pengakap Kelantan menyumbangkan menyumbangkan fesi kepada tempat yang memerlukan di negeri Terengganu. Sebelum ini, mereka sudah ke Cameron Highland untuk menyerahkan peralatan sama kepada petugas di daerah itu. Sekian laporan langsung berita wilayah dari RTM Terengganu. Kembali ke Angkasa Puri untuk berita selanjutnya. Rashidi, terima kasih. Kita ke perkembangan seterusnya. Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah meminta para pemimpin mematuhi sepenuhnya Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dikuatkuasakan sejak 18 Mac lepas dan menjadi teladan kepada rakyat. Datuk Pengelola Bijaya di Raja Perak, Datuk Abdul Rahim Muhammad Nur, menerusi kenyataan berkata, baginda turut menyeru agar rakyat bersedia berkorban untuk satu tempoh yang diperlukan demi kesejahteraan jangka panjang dalam menghadapi pandemik COVID-19. Sultan Nazrin dan Raja Permaisuri Perak, Tuanku Zara Salim, peka dan memahami kesusahan serta kerumitan yang dihadapi rakyat ketika mematuhi arahan PKP, khususnya yang bekerja dan berniaga secara harian yang putus mata pencarian dan pendapatan disebabkan perintah tersebut. Malah sempena Ramadan ini, Sultan Nazrin turut menasihati umat Islam agar memahami, menghargai dan membantu segala usaha serta penat lelah petugas barisan hadapan yang meletakkan diri dalam bahaya untuk menangani penularan serta merawat pesakit COVID-19. Hari Mantai Ramadan yang menjadi tradisi setiap tahun, kini situasinya agak berbeza tahun ini dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Bagaimanapun, Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama Melaka terus menyediakan perkhidmatan jualan bahan mentah yang diperlukan masyarakat di negeri itu sebagai persediaan menyambut Ramadan. Pengarahnya Cik Samudin Hassan memaklumkan orang ramai boleh membuat pembelian di Pasar Segar Tekawal PST yang disediakan. Jadi daging ini pada kebiasaannya dia punya permintaan daripada orang ramai begitu tinggi sempena sambutan bulan Ramadan, dan kita mengambil langkah yang kehadapan, iaitu dengan membawa peniaga-peniaga daging ini di sepanjang bulan puasa ini ke PST Fama Negeri Melaka ini bagi kemudahan orang ramai untuk membeli barang-barang keperluan dan lain-lain keperluan dapur.
Bercakap di Air Keroh, beliau turut menggalakkan para pengusaha daging untuk memasarkan jualan masing-masing melalui dalam talian menerusi platform yang disediakan Fama iaitu Agrobazar. Jelas beliau kaedah itu dilihat lebih selamat terutama dalam membantu usaha kerajaan memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Kerajaan Negeri Sembilan bakal memperkenalkan aplikasi Warih Mat dalam tempoh terdekat bagi membantu para peniaga sepanjang Ramadan ini. Aplikasi itu, kata Esko Pelaburan Perindustrian, Keusahawanan, Pendidikan dan Modal Insan Negeri, Dr. Muhammad Rafi'i Abdul Malik, diselaraskan Perbadanan Kemajuan Negeri Sembilan bagi memastikan aktiviti perniagaan dijalankan lebih terjamin dan selamat selaras Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Jelasnya bukan sahaja peniaga, malah individu yang dipertanggungjawabkan untuk menghantar makanan juga perlu mendaftar menerusi aplikasi sama dan mematuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan. Tapi kita tahu juga dalam pasaran sekarang ini, banyak peniaga-peniaga mengusahakan sendiri aplikasi yang tersendiri. Ya. Tapi yang dibuat oleh kerajaan negeri adalah sebagai satu alternatif. Tetapi dalam konteks kerajaan negeri kita ingin memastikan bahawa dari segi peniaga yang mematuhi syarat-syarat kesihatan dan juga dari segi faktor-faktor keselamatan juga diambil kira. Perkara ini dinyatakan dalam sidang media di Seremban. Waktu operasi dibenarkan dari pukul 8 pagi hingga 8 malam dan makanan dimasak dalam premis makanan sahaja, manakala aktiviti penghantaran hanya dalam lingkungan 10 kilometer. Bagi mengelakkan penularan COVID-19, peniaga dalam talian perlu jujur mengisytiharkan status kesihatan mereka ketika membuat pendaftaran permohonan kebenaran untuk aktiviti penghantaran makanan sepanjang PKP. Yang di-Pertua Majlis Perbandaran Sungai Petani MPSPK Muhammad Fauzi Mustafa berkata, tarikh permohonan untuk pendaftaran bermula hari ini sehingga 26 April depan. Orang dalam talian dan tidak perlu hadir ke MPSPK atau mana-mana pihak berkuasa tempatan PBT. Kelulusan juga akan dimaklumkan secepat mungkin kepada pemohon. Dalam borang pendaftaran dalam online tu kita ada satu self declaration, mana dia kena buat pengesahan bahawa dia sihat. Itu saja. Lepas tu dia submit balik cara email. Dalam tu juga, dalam yang kita akan jawab biasanya kelulusan tu dalam tempoh, kalau dia buat permohonan masuk pagi, sebelah petang tu insya-Allah siap. Bercakap di Sungai Petani, beliau memaklumkan setakat tengah hari tadi lebih 30 permohonan telah diterima dan bagi mereka yang masih belum membuat permohonan boleh berbuat demikian dengan melayari www.mpspk.gov.my atau PBT terlibat. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS mengekalkan kadar zakat fitrah di negeri itu sebanyak RM7 tahun ini. Bagaimanapun cara pembayaran turut dinaik taraf dengan orang ramai disaran membuat pembayaran secara dalam talian bagi mengelak berlaku kontak rapat atau perhimpunan. Ketua Pegawai Eksekutif MAIPS Muhammad Nazim Muhammad Nur berkata, orang ramai boleh membuat pembayaran melalui beberapa kaedah secara dalam talian. Ini termasuk melalui kaedah pindahan wang ke akaun Bank Islam MAIPS, melalui JomPay Wakaf Tunai MAIPS dan terbaru melalui aplikasi Snap and Pay yang dimuat turun dalam Play Store dan App Store. Aplikasi Snap and Pay yang merangkumi 4 kaedah. Yang pertama, bayaran zakat fitrah dan zakat harta melalui kaedah mengimbas kod QR melalui pengimbas Snap and Pay. Yang kedua, bayaran zakat fitrah melalui kaedah mengimbas melalui pengimbas QR. Yang ketiga, bayaran zakat fitrah dan zakat harta melalui aplikasi Snap and Pay tanpa perlu mengimbas kod QR. Dan yang keempat, bayaran wakaf tunai melalui kaedah mengimbas melalui pengimbas Snap and Pay. Bagaimanapun, kaedah kutipan zakat melalui amil yang dilantik tetap diteruskan bagi mereka yang ingin membuat bayaran seperti kebiasaan di 102 karya seluruh Perlis. Beliau berkata demikian selepas pengisytiharan zakat fitrah Perlis bagi tahun 2020. Gimik perasmian disempurnakan Raja Muda Perlis, Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalulail di Galeri Diraja Istana Arau.
Baik, berita wilayah edisi Khamis 23 April berakhir di sini. Terus setia bersama RTM, kekal duduk di rumah dan patuhi arahan Perintah Kawalan Pergerakan. Saya Zira Zamri, Assalamualaikum. Jumpa lagi.